Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurin Syahira binti Nur Ishan, pelajar PISMP 7.06. Saya merupakan guru pelatih bagi semester 6 yang telah menjalani praktikum fasa pertama di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presiden 91. Jadi berdasarkan kepada pengalaman dan ilmu yang pernah saya tiba, insya-Allah akan saya kongsikan sedikit sebanyak berkaitan dengan penyediaan dan pengurusan fail bahan bantu mengajar. Sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut bagaimana untuk kita menguruskan fail bahan bantu mengajar, maka saya akan terangkan dahulu bahawa kita pada hari ini ada dua jenis bahan bantu mengajar mengikut kepada keadaan semasa. Baiklah, kita kemungkinan besar akan menghadapi praktikum secara atas talian iaitu PDPR dan juga bersemuka di sekolah. Jadi semestinya bahan bantu mengajar yang digunakan amatlah berbeza mengikut kepada kesesuaian semasa. Baiklah, jadi tidak semestinya bahan bantu mengajar untuk PDPR kita boleh gunakan secara bersemuka di sekolah, dan tidak semestinya bahan bantu mengajar yang kita hasilkan di sekolah itu dapat digunakan untuk PDPR. Maka kita kena sentiasa sematkan dalam hati dan fikiran kita serta minda bahawa kita perlu sentiasa bersedia dengan sebarang kemungkinan. Jadi penyediaan bahan bantu mengajar mengikut kepada kesesuaian semasa itu amatlah perlu dititik beratkan. Contoh, untuk PDPR kita akan menggunakan slide PowerPoint, menggunakan aplikasi pengajaran dan pembelajaran yang terdapat dalam website Delima atau di laman-laman website yang lain, ataupun kita dapat belajar melalui YouTube dan sebagainya. Dan PDPR ini ada dua jenis, antara secara offline dan online. Sekiranya secara online, kita akan membuat Google Meet bersama dengan anak-anak murid kita dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang bersesuaian dengannya. Dan sekiranya dia dijalankan secara offline, iaitu secara tidak langsung, kita boleh menyediakan video, dan video ini juga memerlukan kepada aplikasi-aplikasi suntingan video yang berkesan dan boleh menjadikan video yang kita hasilkan itu menarik. Okey, baiklah. Yang kedua, saya nak terangkan berkaitan dengan bersemuka. Kalau bersemuka, kita akan menggunakan bahan maujud, bahan permainan, dan kad gambar, kad perkataan dan sebagainya. Dan sebab itulah saya nyatakan bahawa wujud perbezaan antara kedua-duanya untuk bahan bantu mengajar PDPR dan bersemuka di sekolah. Jadi semua perlulah bersedia dengan kedua-dua keadaan ini. Baiklah, bagi fail bahan bantu mengajar, penyediaan fail bahan bantu mengajar seperti mana yang unit praktikum inginkan, kita akan ada dua jenis. Yang pertama, bahan bantu mengajar itu akan disimpan dalam fail yang bentuk hard copy macam ni. Dan yang kedua ialah secara soft copy di Google Drive yang telah disediakan oleh unit praktikum. Jadi saya terangkan dahulu bagi penyediaan fail secara hard copy. Kalau penyediaan fail secara hard copy, kita akan sediakan fail seperti ini. Ya, fail berwarna putih dengan adanya segala detail dan maklumat berkaitan diri kita di sini di hadapan fail. Dan template ini boleh dapatkan daripada sini, dan juga letakkan maklumat berkaitan sekolah dan juga praktikum fasa pertama dan juga berkaitan dengan institut dan logo-logo yang berkaitan di bahagian tulang fail. Seterusnya di dalamnya kita boleh letakkan pengagihan ataupun agihan, kalau kita panggil separator. Okey, dalam separator itu kita boleh bahagikan kepada dua, iaitu meja dan juga elektif. Biasanya kita letakkan meja di hadapan. Agihan yang pertama meja di hadapan, iaitu contohnya saya bahasa Arab, saya akan letakkan di hadapan. Yang kedua ialah pendidikan Islam untuk elektif. Itu untuk saya lah yang elektif. Baiklah, selepas saya agihkan kepada dua, meja dan juga elektif, dalam setiap agihan itu saya akan letakkan minggu 1 hinggalah minggu terakhir kita menjalani praktikum. Jadi setiap minggu itu saya akan letakkan bahan bantu mengajar yang saya gunakan pada minggu tersebut. Tetapi saya tak akan letakkan kosong-kosong seperti itu saja. Saya akan letakkan segala maklumat dan detail berkaitan dengan bahan bantu mengajar yang saya masukkan dalam fail ini dan saya gunakan semasa PDP. Maka di situ saya akan tulis tarikh, masa, hari, kelas, tajuk dan segala perkara berkaitan dengannya di dalam
di dalam minggu-minggu yang telah pun diagihkan. Baiklah, maka itu untuk file yang secara hard copy. Kalau soft copy macam mana? Baiklah, dalam soft copy pula kita akan muat naik segala bahan bantu mengajar yang kita gunakan dalam Google Drive yang disediakan oleh unit praktikum. Dalam Google Drive itu kita akan ada beberapa agihan, portfolio, kurikulum, BBM dan sebagainya. Jadi untuk bahagian bahan bantu mengajar, saya akan gunakan folder bahan bantu mengajar itu dan saya agihkan kepada dua, iaitu major dan elective, sebagaimana saya agihkan dalam file. Tapi cuma apabila kita dalam Google Drive, kita akan bentukkan dua folder. Tambahkan dua folder, satu folder major, satu folder elective. Dalam folder tersebut, saya akan letakkan mengikut minggu segala bahan bantu mengajar yang telah saya gunakan. Dan saya akan masukkan bahan bantu mengajar itu dalam bentuk Microsoft Word ataupun Microsoft PowerPoint ataupun dalam bentuk Canva. Jadi tak kisahlah nak gunakan apa sahaja aplikasi, tapi pastikan gambar bahan bantu mengajar kita tu ada dan kita punya detail berkaitan dengan bahan bantu mengajar itu pun disenaraikan pada maklumat yang kita paparkan dalam bahan bantu mengajar. Baik, itu sahaja berkaitan dengan penyediaan dan pengurusan fail bahan bantu mengajar. Sebarang persoalan berkaitan dengannya boleh ajukan kepada saya atau senior-senior lain sebagai rujukan. InsyaAllah anda semua akan dipermudahkan dan semua urusan kita akan dipermudahkan. Maka itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tips praktikum khususnya berkaitan dengan fail kokurikulum. Bagaimana nak melengkapkannya? Dengarkan. Saya akan kongsikan sedikit sebanyak berdasarkan pengalaman latihan praktikum 1 yang telah saya lalui. Tapi diingatkan, video ini hanya sebagai panduan asas dan gambaran tentang proses melengkapkan fail kokurikulum. Ayuh. Baik. Antara perkara yang perlu ada dalam fail kokurikulum, yang pertama adalah biodata diri, diikuti dengan RPS, seterusnya adalah RPM, RPH dan BBM. Ditambah juga dengan senarai nama ahli untuk unit beruniform ataupun sukan dan permainan ataupun kelab dan persatuan. Kesemua butiran ini perlu dilengkapkan dan ada dalam fail kokurikulum. Tetapi jangan risau. Butiran-butiran tersebut akan diberikan oleh pensyarah dalam satu bentuk senarai semak yang kita boleh jadikan sebagai panduan untuk melengkapkan fail kokurikulum. Akhir kata, chill dan tenang, hadap dengan tenang, praktikum yang mendatang semua pasti cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah pada video kali ini saya akan berkongsi sedikit berkenaan dengan fail pentaksiran, yang mana fail pentaksiran ni agak kurang diberi fokus oleh para pelajar, tetapi tidak kurang pentingnya sehinggakan boleh membuatkan para pelajar menggelabah, terutamanya di akhir sesi praktikum. Okey, kenapa pentingnya fail pentaksiran ni? Yang pertama, sebab nak tahu tahap murid. Yang kedua, nak nilai keberkesanan kaedah pengajaran kita. Yang ketiga, nak membantu guru kelas untuk merekod tahap penguasaan murid. Dan yang keempat adalah untuk mencukupkan syarat praktikum kita. Disclaimer, perkongsian ini adalah berkenaan dengan pengalaman yang saya lakukan dan cadangan pihak sekolah dan pensyarah saya. Jadi tindakan yang anda semua perlu lakukan adalah berbincang dengan sekolah masing-masing ataupun berbincang dengan pensyarah masing-masing bagaimana kaedah pentaksiran yang sepatutnya anda semua lakukan mengikut citarasa mereka. Okey. Dan langkah apabila dah masuk sekolah ni adalah cadangan saya. Yang pertama, tanya guru kelas ataupun pihak sekolah berkenaan dengan kaedah pentaksiran yang mereka jalankan. Yang kedua, cuba minta template pentaksiran yang sekolah wujudkan jika ada, dan sepatutnya memang ada, dan sambung sahaja rekod sedia ada yang mereka lakukan. Jadi kita pun mudah, mereka pun mudah. Dan yang ketiga adalah tanya tahap murid dalam kelas sebagai persediaan awal. Okey, kesilapan siswa guru.
berkenaan dengan fail pentaksiran ni. Yang pertama, isi rekod pentaksiran last minute. Yang kedua, tak ada integriti dalam rekod. Main isi aja budak ni tahap berapa. Jadi tak ada integriti kat situ. Yang ketiga, tidak menyimpan lembaran kerja. Yang keempat, tak tahu nak isi tahap penguasaan. Dan yang terakhir adalah tidak menyediakan rekod pentaksiran pada setiap kali kelas. Dan jenis-jenis pentaksiran boleh lihat di sini. Antaranya pentaksiran berdasarkan lisan ataupun melalui bertulis, pada bidang hafazan dan sebagainya lah. Okey. Dan pelaksanaan pentaksiran PDPR, sebagai contoh, kita boleh buatkan melalui aplikasi Quizizz, Google Classroom, Google Form dan sebagainya, mengikut kreativiti anda semua. Adapun pelaksanaan pentaksiran PDPC ni adalah lebih kepada melibatkan lembaran kerja ataupun hasil kerja murid yang perlu disnapkan dan terus save di dalam fail pentaksiran di dalam Google Drive. Rekod pentaksiran. Okey. Rekod pentaksiran ini adalah melibatkan tahap penguasaan murid daripada tahap penguasaan 1 sampailah kepada tahap penguasaan 6. Dan kebiasaan ni, kebiasaannya tahap penguasaan 1 dan 2 ni kita tak isi. Kita akan mulakan dengan tahap penguasaan 3. Melainkan kalau murid tu betul-betul tak boleh langsung buat apa yang kita dah ajar, jadi bolehlah isi antara 1 dan 2. Tapi kebiasaannya kalau murid tu ada respon terhadap kita punya pengajaran, maka boleh berikan 3 dan ke atas. Dan tahap penguasaan 6 ni adalah kebiasaannya melibatkan bila kita ada projek untuk mereka lakukan, sehingga kan projek tu boleh menjadi contoh kepada para pelajar lain, maka boleh kita isi tahap penguasaan 6. Okey, ini adalah antara contoh template untuk merekod tahap penguasaan murid. Saya asingkan antara kemahiran mendengar dan bertutur dan kemahiran membaca serta kemahiran menulis. Dan rekod ini adalah berdasarkan DSKP ataupun DPK yang kita gunakan. Dan ini pula adalah template yang saya lakukan terhadap pengajaran pendidikan Islam. Okey, itu sahaja perkongsian saya. Semoga bermanfaat dan selamat menjalani praktikal.